Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So baru-baru ni aku dah kongsikan video mengenai iPhone dengan bajet bawah RM2,000 saja yang masih sedap nak digunakan pada tahun ni. Korang boleh tonton video tu. Tapi untuk video kali ni aku nak kongsikan iPhone dengan bajet bawah RM1,000 saja guys. Yes, bila aku dah cari-cari, ada beberapa pilihan model yang aku boleh recommend untuk korang dapatkan di pasar Malaysia sekarang ni, tapi unit terpakai lah, bukannya yang baru. Untuk model iPhone pertama adalah iPhone XS yang dilancarkan pada tahun 2018 dan aku nampak rekaan dia masih relevan untuk nak digunakan pada tahun ni, tak outdated sangat pun, dengan pilihan beberapa warna yang nampak menarik untuk warna gold tu, dan panel jenis Super Retina OLED yang bersaiz 5.8 inci, tak besar sangat, tak kecil sangat untuk saiz dia tu. Aku rasa this is one of the best size yang ada pada sebuah iPhone untuk kita nak pegang walaupun satu tangan saja kan. So memang best untuk gunakan iPhone XS, tak besar macam iPhone XS Max ataupun tak kecil sangat macam iPhone 13 mini kan. So dia memang ngam-ngam satu tangan je. Untuk bahagian ketahanan bateri dia pun bagi aku iPhone XS dah good enough lah untuk kegunaan harian yang biasa. Tapi kalau heavy usage ataupun gaming tu memang tak apa nak tahan sangat lah, memandangkan bateri dia hanyalah 2658 mAh saja. So dia good enough untuk sebuah iPhone pada tahun ni. Tapi itulah, depends pada cara penggunaan juga kan. Nak gunakan dalam masa sehari bagi aku tak ada masalah untuk kegunaan yang biasa. Tapi kalau heavy usage dalam masa setengah hari tu memang dah habis dah bateri dia. Untuk bahagian kamera, iPhone XS hanya ada dua lensa kamera saja, iaitu 12MP wide dan juga 12MP telefoto. Tak ada ultra wide, tak ada night mode, tapi ada portrait mode. So depends pada keperluan masing-masing. Ada yang tak kisah pun pasal ultra wide, maybe ada juga yang very concern lah pasal ultra wide. Kalau korang yang memang suka ambil gambar ultra wide, mungkin tak apa nak sesuai sangat untuk gunakan kamera iPhone XS ni. Tapi maybe korang boleh consider untuk cuba aplikasi third party untuk gunakan fungsi ultra wide dan juga fungsi night mode tu. Tapi untuk kualiti gambar dia, memang iPhone XS mampu lagi hasilkan gambar yang berkualiti dan juga sharp untuk sebuah iPhone pada tahun ni, walaupun usia dia dah 4 tahun dah kan. Walaupun usia iPhone XS dah mencecah 4 tahun, tapi prestasi untuk chip A12 Bionic dia masih memberikan prestasi yang cukup okey. Tak bagus sangat tapi good enough untuk sebuah iPhone pada tahun ni yang mencecah usia 4 tahun kan. So untuk main game tu boleh, tak ada masalah. Cuma maybe ada limitation dari segi grafik dan juga untuk long term punya gaming dalam masa yang lama tu akan terasa sikit lah kepanasan melampau dan juga frame drop. Depends juga pada jenis game apa yang korang main dan juga cara penggunaan korang juga. Tapi so far untuk iPhone XS untuk chip A12 Bionic masih memberikan prestasi yang cukup okey pada tahun ni. Tak bagus sangat tapi okey. Dari segi dia punya iOS support tu, aku jangkakan maybe sekitar 2 ke 3 tahun mendatang lagi, sebab iPhone XS sampai sekarang masih dapat iOS update untuk korang rasakan fungsi baru pada iOS yang terbaru nanti. Harga jualan iPhone XS untuk yang terpakai varian 64GB korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM900 sampailah RM1,100, bergantung juga pada condition dan pada seller tu sendiri. So ada lagi murah sikit sebenarnya, dalam 800 ke 900, tapi tak ada Face ID lah kan. So yang tak ada Face ID ni memang ada risiko sikit lah dari segi security tu. Tak berapa nak secure sangat untuk korang nak unlock iPhone korang ataupun untuk nak buat payment tu. Lagi easy sebenarnya kalau ada Face ID, tapi kalau tak ada Face ID tu memang susah sikit. Tapi harga dia lagi murah sikit lah berbanding dengan harga yang ada Face ID kan. Model iPhone yang kedua semestinya iPhone XR yang dilancarkan sama siri dengan iPhone XS tadi pada tahun 2018. So masuk tahun ni usia dia dah 4 tahun dah kan. So iPhone XR aku nampak masih relevan lagi dari segi rekaan dia, menggunakan panel screen jenis IPS LCD Liquid Retina display dengan saiz 61 inci. So dia besar sikit je berbanding dengan iPhone XS tadi, tapi dia kecil sikit berbanding dengan iPhone XS Max. So bagi aku saiz untuk iPhone XR ni pun cukup ngam juga, depends pada keperluan masing-masing. Ketahanan bateri yang ada pada iPhone XR bagi aku cukup memuaskan lah untuk sebuah iPhone yang dah berusia 4 tahun kan. Untuk korang nak gunakan dalam penggunaan yang biasa memang boleh tahan dalam masa sehari, tapi kalau heavy usage dalam masa setengah hari tu memang dah habis dah untuk bateri yang ada pada iPhone XR ni. Tapi cukup okey lah untuk phone yang dah lama kan. Untuk dia punya fast charging pun menyokong 15W dan ada Qi wireless charging. So dari segi kamera dia hanya menggunakan satu kamera 12MP saja, tak ada telefoto, tak ada ultra wide dan juga tak ada kamera night mode. Tapi ada portrait mode. Cuma portrait mode dia hanya untuk manusia saja, tak boleh untuk haiwan, tak boleh untuk objek lah. So itu antara kekurangan untuk bahagian kamera dia. So antara kekurangan yang ada pada iPhone XR ni semestinya pada bahagian kamera dia sikit dan juga pada bahagian skrin dia. Depends juga pada keperluan korang dan juga bajet masing-masing. Tapi dia memberikan ketahanan bateri yang cukup bagus pada tahun ni dan masih mendapat iOS update yang terbaru, dan aku jangkakan dia akan dapat iOS update sampai 2 ke 3 tahun mendatang lagi untuk korang merasakan fungsi iOS yang bakal dilancarkan kelak. Harga jualan untuk iPhone XR yang terpakai sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM900 sampailah RM1,400, bergantung juga pada storage, condition dan juga seller itu sendiri. Tapi memang korang boleh dapatkan dengan harga bawah RM1,000 saja untuk storage 64GB. Kalau ada luck, maybe korang boleh dapat storage 128 dengan harga sekitar RM1,000 ke RM1,100 macam itulah. Tapi biasanya memang harga untuk iPhone XR yang terpakai sekitar RM900 sampailah RM1,400 macam
macam tu je, tak lebih pada tu. Kalau lebih pada tu maybe dia ada warranty lagi ke, ataupun condition dia memang sangat-sangat cantik lah kan. In fact iPhone XR juga antara senarai iPhone yang mendapat top 10 global best selling smartphone dalam tahun 2020 ke 2019 macam tu lah. Model iPhone yang ketiga, dan iPhone ni agak baru juga, iaitu iPhone second generation yang dilancarkan pada tahun 2020, dan aku dah kongsikan lah dalam video aku sebelum ni kan, tapi aku still nak recommend untuk korang dapatkan dengan harga bawah RM1,000 saja guys untuk iPhone SE second generation ni. So basically iPhone second generation ni menggunakan rekaan sama je macam iPhone 8, iaitu bersaiz 47 inci IPS LCD saja, dan design pun masih sama, ada bezel yang tebal pada bahagian skrin dia atas bawah, dan menggunakan home button, fingerprint scanner semua kan. So untuk iPhone SE ni basically dia memfokuskan lebih kepada sebuah iPhone compact yang lebih murah tapi memberikan prestasi yang cukup bagus untuk tahun ni lah. Sebab aku rasa dalam banyak iPhone yang aku senaraikan ni, iPhone SE second generation ni mempunyai prestasi paling bagus sekali antara yang lain tu lah, iaitu chip A13 Bionic yang memberikan prestasi yang cukup padu untuk iPhone SE second generation ni. Cuma untuk pengalaman gaming pada iPhone SE 2 ni dia kurang sikit lah kan, melainkan ada limitation dari segi grafik dia, and then panas lagi, size screen yang kecil, susah nak tengok enemy apa semua kan. Tapi untuk penggunaan yang biasa tu memang iPhone SE second generation ni cukup padu. Untuk korang nak gunakan just untuk tujuan kerja ataupun media sosial saja, memang dah okey sangat dah iPhone SE 2 ni dengan size yang very compact. Cuma itulah kekurangan dia satu lagi dari segi ketahanan bateri dia. Dengan kapasiti bateri 1821 mAh saja, so tak apa nak tahan sangat lah untuk penggunaan harian yang biasa tu. Cuma kalau korang yang memang tak apa nak usik smartphone sangat, just untuk gunakan media sosial saja, memang okey je nak gunakan iPhone SE 2 ni. Tapi kalau korang yang memang jenis always nak check media sosial, Instagram, Facebook, Twitter ataupun YouTube tu, memang sekejap je bateri dah habis kan. Dalam sehari tu at least 3 ke 4 kali charging tu normal lah untuk iPhone SE 2 ni. Depends juga cara penggunaan korang tu semua. So untuk dia punya kamera pun hanyalah satu kamera saja, dan portrait mode dia untuk manusia saja, tak boleh untuk haiwan lah. So itu antara kekurangan, dan tak ada ultrawide, tak ada night mode. So aku rasa okey untuk nak gunakan iPhone SE 2 ni buat orang yang tak kisah sangat pasal fungsi kamera yang fancy yang tak suka besar sangat, ataupun yang tak kisah pun pasal benda-benda lain, just nak gunakan iPhone dengan bajet bawah RM1,000 tapi prestasi yang bagus. Itu je untuk iPhone SE 2 ni kan. So dia menyokong fast charging juga, ada wireless charging. Memandangkan model ni baru saja berusia 2 tahun, so aku jagakan iOS update dia masih akan dapat lagi dalam masa 4 ke 5 tahun mendatang lagi. Sebab kita tahu sampai sekarang ni iPhone SE first generation pun masih lagi dapat iOS update yang terbaru, iaitu iOS 15. Untuk harga yang bawah RM1,000 tu korang boleh dapat untuk storage 64 ataupun 128GB lah, bergantung juga pada seller dan juga condition. So memang dah murah untuk harga iPhone SE second generation ni untuk yang terpakai sekarang ni. Model iPhone terakhir, dan iPhone ni menjadi revolusi kepada rekaan iPhone yang korang nampak sekarang ni. Untuk iPhone terbaru, tak lain tak bukan, iaitu iPhone X. So iPhone X dilancarkan pada tahun 2017, lebih kurang macam iPhone 8 dan juga iPhone Plus. Cuma pelancaran untuk iPhone X dilambatkan sikit masa tahun tu, dan memang cukup popular. Itu adalah iPhone sempurna 10 tahun anniversary iPhone daripada tahun 2007 sampai tahun 2017. Ada perubahan yang memang sangat drastik pada iPhone X, dan menjadi revolusi rekaan kepada iPhone yang terbaru sekarang ni. Masa tahun tu juga boleh dikatakan yang iPhone X ni adalah antara iPhone yang termahal sepanjang sejarah iPhone diperkenalkan daripada tahun 2007 sampailah 2017 kan. So mencecah sampai RM5,000 lebih macam tu lah harga masa tu. Tapi ada juga scalper Malaysia ni yang bawa daripada Singapura ke Malaysia, jual dengan harga RM8,000 sampai RM10,000 ada guys, dan ada yang beli tahu untuk harga macam tu. So aku macam terkejut juga sebenarnya tahu. Dari segi saiz, iPhone X menggunakan skrin OLED yang bersaiz 5.8 inci, lebih kurang je macam iPhone XS tadi. Tak besar sangat, tak kecil sangat, memang senang gila untuk kita nak handle walaupun gunakan satu tangan. Dan dia punya rekaan pun aku nampak masih relevan lagi, lebih kurang je macam iPhone XS, iPhone 11 kan. Cuma dia ada dua pilihan warna saja, iaitu warna hitam ataupun warna putih lah kan. Untuk rekaan dia pun memang sama je macam iPhone XS, menggunakan dua kamera 12MP, kamera utama dan juga ada kamera telefoto, tak ada ultrawide dan juga tak ada night mode lah untuk iPhone X. So aku rasa kualiti gambar dia pun boleh tahan lagi lah untuk korang nak ambil gambar menggunakan kamera iPhone X. Dan untuk dia punya bahagian prestasi menggunakan chip A11 Bionic yang masih okey lagi lah kan untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Tak teruk mana pun, cumanya tak bagus sangat lah kalau nak bandingkan dengan iPhone SE second generation tadi yang menggunakan A13 Bionic kan. Far better lah berbanding dengan iPhone X tadi. Sebelum ni aku memang pengguna setia iPhone X sebenarnya, dan aku dapati bila aku main game dalam masa 2 jam tu memang terasa kepanasan tu yang melampau sangat, dan juga ada frame drop lah. Depends juga pada jenis game dan juga grafik yang korang gunakan pada iPhone X. Cuma untuk penggunaan harian biasa tu memang okey lah kan dari segi prestasi dia. Even untuk bateri dia pun boleh lah untuk sebuah iPhone yang dah berusia berapa tahun dah 2017, 18, 19, 20, 1, 22
hampir 7 tahun dah usia iPhone 10 kan. So ya, boleh lah untuk bateri, tapi tak bagus mana pun. Aku rasa kalau korang nak sebuah iPhone dengan bateri yang bagus, paling minimum sekali adalah iPhone XR dan juga ke atas. So at least kalau nak dapatkan bateri yang bagus, belilah iPhone XR yang aku recommend tadi. Tapi kalau untuk iPhone 10 ni, bateri dia so-so, boleh lah kan untuk korang nak gunakan dalam masa sehari tu. At least 2 kali charge tu memang normal lah kan untuk iPhone 10 punya bateri. Even sampai sekarang ni pun iPhone 10 masih lagi dapat iOS update yang terbaru, dan aku jangkakan mungkin dalam sekitar 2 ke 3 tahun mendatang lagi iPhone 10 masih lagi akan dapat iOS update untuk korang merasakan fungsi baru pada iOS yang terbaru nanti kan. Dan harga jualan untuk iPhone 10 yang terpakai sekarang ni, korang boleh dapat dengan harga sekitar RM900 sampailah RM1,400, bergantung pada storage, condition dan juga seller juga. So harga dia lebih kurang macam iPhone XR tadi kan. So dia ada confusion sikit kat sini, nak pilih iPhone XR ke nak pilih iPhone 10 kan. Personally aku prefer untuk korang beli je iPhone XR instead of iPhone 10, sebab iPhone XR dia baru sikit, bateri lebih tahan lagi, and then kamera pun lebih kurang je sebenarnya. Cuma untuk iPhone XR tak boleh ambil gambar objek ataupun haiwan kan, just manusia saja untuk portrait mode kan. So depends pada keperluan dan juga bajet masing-masing. Tapi aku prefer lagi untuk beli iPhone XR yang kurang sikit lah isu dia berbanding dengan iPhone 10 yang banyak juga isu. Apa pun bergantung juga pada keperluan dan bajet masing-masing. Tapi dalam semua senarai iPhone bawah RM1,000 ni, aku memang recommend untuk korang dapatkan iPhone XS dengan harga sekitar RM900 sampai RM1,100 untuk storage 64GB, bergantung pada condition dan juga seller tu sendiri. So guys, aku rasa itu saja antara senarai iPhone dengan bajet bawah RM1,000 yang aku dapat kongsikan dalam video kali ini. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen, antara semua iPhone ni mana satu korang nak beli. Tapi memang aku recommend untuk korang dapatkan iPhone XS ataupun iPhone XR lah, daripada iPhone SE second generation ataupun iPhone 10 tadi kan. Tapi still semuanya adalah bawah RM1,000 saja ataupun ngam-ngam RM1,000. Depends juga pada condition dan seller tu sendiri. Okay, berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.